kita nak lihat itu perbelanjaan, di mana kita sebut ini belanjawan pilihan raya. Ini belanjawan pilihan raya. Parlimen 78 juta ringgit diperuntukkan untuk institusi yang paling penting dalam Malaysia, Parlimen. 78 juta ringgit. Ada tambahlah 66 tambah 78 juta. Jabatan Perdana Menteri tambah 12.2 bilion tambah kepada 15.9 bilion. Tambah 3.7 bilion. Ini satu pertambahan yang besar. Sangat besar. 30%. Kira-kira 30%. Dan Jabatan Perdana Menteri kita tahu biasanya ada peruntukan untuk berbagai-bagai perbelanjaan. Faham tak? Sini faham tak? Ini dalam buku ini. Ini semua dalam buku ini. This book. Semua keluar dalam buku ini. Buku Anggaran Kerajaan Persekutuan. Dalam buku ini. So itu sebab kita cakap ini satu belanjawan pilihan raya. Digalas untuk orang asli, dia tambah 100 juta ringgit. Sarawak, Sabah berbilion-bilion ringgit. So kita menjangka untuk pilihan raya kecil Batu Sapi dan Galas, dan juga untuk pilihan raya besar negeri Sarawak. So ini satu. Satu lagi ialah tentang tol. Tol ada kan? You ingat? Okey, tol. Kerajaan cakap dia baik. Dia tak akan naikkan kadar tol untuk 5 tahun. Tapi kita semua tahu, kalau tak naik tol, maka Kerajaan Persekutuan mesti bayar pampasan kepada PLAS. Saya ada angka di sini yang boleh menunjukkan bahawa pampasan yang dibayar kepada PLAS untuk 2006 ialah 655 juta, 2007 698 juta, 2008 731 juta, dan 2009 850 juta. Kalau 5 tahun tak kutip kenaikan tol, Kerajaan Persekutuan mesti bayar sekurang-kurangnya mungkin lebih 4 bilion ringgit. Nah, saya nak tanya, siapa akan bayar? Adakah Perdana Menteri akan bayar? Adakah MIC akan bayar? Adakah UMNO akan bayar? Adakah MCA akan bayar? Gerakan tak perlu sebut lah. Tak ada. Bukan mereka yang bayar. Yang bayar ialah anda dan saya, rakyat Malaysia, yang kena bayar. Sungguh pun kita bukan bayar dengan sendiri, tapi kita bayar kerana wang kerajaan adalah wang rakyat. So apa bezanya kenaikan tol tak dibenarkan, akhirnya rakyat pula kena bayar? Itu sebab bila cakap itu kenaikan tol tak dibenarkan, itu saya rasa cakap kosong saja. Kerana akhirnya kena bayar pampasan juga. Cara yang paling baik ialah kita nationalizekan. Kita nationalizekan konsesi lebuh raya. Kerajaan harus mengambil alih konsesi tol ini. Ini sebagai satu one off. Tentu ada kesan dari segi komersial dan keyakinan antarabangsa. Tapi kita cakap ini one off. Ini sekali saja. Kerana ia tidak mementingkan rakyat. Ia hanya mementingkan semua syarikat-syarikat kroni. PLAS telah untung banyak. Dia sekarang, dia punya investment, dia punya kos, dia punya pelaburan, semua dia sudah dapat balik. Kos pembinaan, kos penyelenggaraan, semua kos gaji dia sudah ambil balik. Bila dia kutip sekarang, hanya untung bersih saja. So saya rasa di sini harus diambil alih oleh kerajaan pusat supaya tidak membebankan rakyat dan membebankan
kewangan kerajaan pusat. Kerana setiap kali kita tahan itu kenaikan tol, kita pun mesti bayar kepada syarikat tol. Tak ada bezanya. Itu sebab saya kira cakap kalau kita lihat jumlah yang dibayar setiap tahun, untuk 5 tahun saya rasa akan lebih 4 bilion ringgit. Ini bukan jumlah kecil, 4 bilion. Akhirnya kena bayar juga. Akhirnya itu syarikat untung juga. Lebih baik untuk syarikat tol, dia boleh untung buta, kerana tak payah kerja, dia dapat wang sebagai pampasan. Semua orang suka pampasan, tak payah kerja dapat wang. Tapi kita pun tak mau cakap semua tak baik lah. Ada juga yang baik, seperti cuti bersalin itu baik. Dan sini saya hendak menunjukkan surat yang saya telah hantarkan kepada kerajaan pusat pada 29 April 2010 kepada Senator Dato' Sri Syarizat binti Abdul Jalil, bila kita memohon bahawa cuti bersalin dipanjangkan kepada 90 hari. Sukacita dimaklumkan bahawa kerajaan negeri bercadang melanjutkan cuti bersalin kepada kaki tangan kerajaan negeri Pulau Pinang daripada 60 kepada 90 hari. Akan tetapi selagi pindaan sewajarnya tidak dibuat di atas peruntukan persekutuan, lanjutan cuti bersalin tidak boleh dilaksanakan di negeri Pulau Pinang. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah memutuskan lanjutan tersebut dan menyokong sepenuhnya kempen cuti bersalin selama 90 hari selaras dengan amalan lebih 80% negara-negara di seluruh dunia yang telah pun melaksanakan cuti bersalin melebihi 12 minggu, termasuk Singapura, India, Indonesia, Thailand dan Laos. Kerajaan negeri berharap agar Yang Berhormat Datuk Seri dapat meyakinkan Kerajaan Persekutuan menimbangkan dasar ini untuk kelulusan selanjutnya di peringkat anggota pentadbir awam di seluruh negara termasuk Pulau Pinang. So inilah surat yang Kerajaan Negeri Pulau Pinang hantar kepada Dato' Sri Syarizat. Dan kita boleh lihat bahawa tuntutan ini telah terjema dalam bajet 2011 dan ini memang dasar yang dipelopori oleh Pakatan Rakyat. So baiklah, dia sudah setuju dengan dasar Pakatan Rakyat untuk lanjutkan cuti bersalin. Dan kita lebih awal lagi, ini surat April. So di sini kita pun setuju. Tapi keseluruhannya, kalau you cakap ini sangat baik untuk rakyat, saya cakap secara fakta dan statistik. Indah khabar dari rupa, dan itulah buktinya. Kutip cukai lebih banyak. Hasil perubahan cukai dalam bajet 2011. Dia kutip lebih 97 juta.